Praktis kendiri 1.3b, muka surat 29. Okey, mari kita lihat latih kendiri 1.3b. Okey, Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi empat tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J berubah secara songsang dengan panjang P meter dan lebar L meter. Jubin yang digunakan. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubin berukuran panjang 0.4 meter dan lebar 0.5 meter digunakan. So, untuk soalan A, hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang ialah 0.2 meter dan lebar ialah 0.3 meter. Untuk soalan ni, kita keluarkan perkara-perkara yang penting di sini. Di sini dalam soalan diberitahu J berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. So, jadi apa yang kita perlu tulis? Kita keluarkan tulis dalam bentuk ubahan dan kita dapati J ini berubah secara songsang. Bila dia songsang mesti di bawah. Yes, mesti berada di bawah 1/P kali dengan L. So, now kita ada satu ubahan. Kita nak tukarkan dalam bentuk persamaan. Kita gantikan alfa itu dengan sama dengan dan kita tambah constant K. Permalar K per dengan P kali L. Okey, kita terus baca soalan. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin. Ini sudah bilangan jubin. Panjang 0.4 meter dan L lebar 0.5 meter. Kita ganti nilai 120 sama dengan K per P kali L. 0.4 kali 0.5 dan kita selesaikan untuk mendapat nilai K menggunakan kalkulator. Kita dapati K adalah cos 24. So, nilai 24K ini kita gantikan dalam persamaan yang kita tulis tadi dan kita akan dapat J sama dengan 24 per P kali L ataupun PL. Boleh tulis PL ataupun P kali L. Alright. Jadi kita sudah mendapat persamaan ubahan, tapi belum lagi menjawab soalan. Soalannya adalah bilangan. Hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang ialah 0.2 meter dan lebar 0.3 meter. So, ganti dekat P dan L. So, dan kita akan dapat bilangan jubin sama dengan 24 per 0.2 kali 0.3. So, dan kita guna kalkulator dan kita akan dapat bilangan jubinnya adalah 400 keping. Okey, mudah. Okey, untuk soalan B, ditanya apa tu? Okey, kita lihat soalan dia. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? So, untuk soalan ni, kalau kita betul-betul faham konsep, kita dah boleh jawab soalan ni sebab ini adalah ubahan songsang di mana ubahan songsang 1/PL. Jika bilangan jubin bertambah, maka bilangan PL. Bila kita darab P adalah panjang kali dengan lebar, kita akan dapat area ataupun luas. So, dia tanya tentang luas. Jadi, jika bilangan jubin bertambah, maka luas akan berkurang. Ataupun sebaliknya, jika bilangan jubin berkurang, maka bilangan luas akan bertambah. Macam tu ya, sebab ini adalah ubahan songsang. Okey. Jadi kita nak bukti. Kita cuba buat bukti. Okey. First, yang tadi untuk soalan yang pertama, jika kosong, okey, kita tengok ni. Ini 0.4 kali dengan 0.5. 0.4 kali dengan 0.5 untuk mendapat dia punya luas. Okey, luas 0.4 kali dengan 0.5. Kita cuba darab 0.4 kali 0.5, kita akan dapat 0.2. So, kalau dia punya luas 0.2, kita darab 2 ni kan, kita akan dapat dia punya bilangan jubin dia 120. Okay, kita cuba tengok yang ni pula. 0.2 kali dengan 0.3. 0.2 kali 0.3. Kita akan dapat, ini adalah luas
Okey, ini adalah luas ya. Dan kita akan dapat tadi, kita dapat nilai dia 400. Nampak tak kat sini pun dah kita dapat buktikan. Okey, ini bilangan luas. Bila bilangan luas bertambah, ini bilangan luas ya. Bilangan luas 0.2. Ini menjadi bilangan luas dia makin berkurang. Bila bilangan luas dia makin berkurang, maka bilangan 120 jadi 400 dia akan bertambah. Maksudnya jubin dia bertambah. Jadi bila luas berkurang, maka bilangan jubin bertambah. Daripada soalan pun kita dah dapat buktikan. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita boleh tunjuk di sini. Ini adalah luas, manakala ini adalah bilangan jubin. Jadi kita boleh kata sekiranya luas jubin bertambah, maka bilangan jubin yang diperlukan semakin berkurang. Faham tak tulisan cikgu ni? Okey, ataupun sebaliknya. Sebaliknya, jika luas jubin berkurang, maka bilangan jubin yang diperlukan semakin bertambah. Sebab ini adalah ubahan songsang, di mana bila bilangan jubin bertambah oleh sebab PL adalah merupakan luas, maka bilangan luas akan berkurang ataupun sebaliknya. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini kita baca. Bilangan purata bilangan panggilan telefon harian C di antara dua buah bandar berubah secara langsung dengan populasi kedua-dua bandar P1 dan P2 dan secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua bandar tersebut. Jarak di antara bandar A dengan bandar B ialah 210 km. Purata bilangan panggilan telefon harian di antara dua bandar itu ialah 15,750 dan populasi bandar A dan bandar B masing-masing ialah 105,000 penduduk. Dan 220,500 penduduk, 220,500 penduduk, dengan memberikan jawapan kepada nombor bulat yang terhampir. Okey, soalan yang pertama dia suruh kita hitung jarak di antara bandar P dengan bandar Q jika populasi masing-masing ialah 83,400 penduduk dan 62,000 penduduk dan purata bilangan panggilan telefon harian ialah 19,151. Okey, di sini C berubah secara langsung dengan P1 dan P2 dan berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak J kuasa 2. Okey. Jadi kita tulis C berubah secara langsung dengan P1 dan P2 dan songsang dengan J kuasa 2. So kita tukar dalam bentuk persamaan, ganti dengan nilai K P1 P2 bahagi dengan J kuasa 2. Masuk nilai, okay, kita masuk diberi nilai tu kita masuk je. C sama dengan 15,750. K, kita nak cari nilai K, okey. Kita nak cari dia punya pemalar. Kita ganti je nilai dan J adalah 210 kuasa 2. Dan kita dah kena tukar cari nilai K dalam nombor bulat terhampir. Kita dapat 0.03 dan masuk balik 0.03 tu dalam persamaan yang kita dapat tadilah 0.03 P1 P2 bahagi dengan J kuasa 2. Okey. Dan kita nak jawab soalan A. Okey, kita kata jarak di antara P dengan bandar Q. Kita masuk nilai je. Masuk saja
nilai. Simple sangat. 0.03 P1 P2 bagi dengan J kuasa 2. Ini C dah diberi ya. C dah diberi. K pun kita ada nilai. P1 pun kita ada 83,400. P2 pun ada 62,000. Dan sekarang kita nak cari nilai J. So, J kuasa 2 sama dengan 8,100. So, 9 kali 90 plus minus kan. Tapi, tiada nilai negatif untuk jarak. Jadi, kita pilih 90 km. Okey. Untuk soalan B. Untuk soalan B pula ya. Okay, soalan B, dia kata populasi penduduk bandar J. Jika populasi penduduk di bandar K ialah 1,100,000 penduduk dengan jarak di antara dua bandar tersebut ialah 351. Jadi, purata bilangan penduduk telefon harian di antara bandar J dengan bandar K ialah 18,857. Okey. Jadi kita masuk je dalam kita punya persamaan C sama dengan 0.03 P1 P2 bahagi dengan J kuasa 2. Kita punya C pun diberi 18,857 K 0.03. Okey, kita nak cari J kan. Ini adalah 1,0,0,0. Okey, bahagi dengan kita punya J kuasa 2, 351 kuasa 2. Dan last sekali kita pun dapatlah bilangan dia adalah 704,012 penduduk. Okey, harap faham.